Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Hidayah binti Cehelmi. Saya daripada unit BM2. Hari ini saya akan menerangkan tentang keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh, iaitu koheren dan kohesi. Koheren iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan mudah difahami. Kohesi, keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Terdapat 4 domain dalam keutuhan wacana, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan fonologi dan keutuhan gramatikal. Yang pertama, keutuhan semantik. Jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan-perenggan lain. Terdapat dua keutuhan semantik, iaitu hubungan semantik umum dan hubungan semantik interaktif. Terdapat beberapa hubungan semantik umum, antaranya hubungan sebab dan akibat, hubungan ikatan, hubungan tempoh masa, hubungan pasangan, hubungan prafasa, hubungan penekanan, hubungan kebenaran dan kesahan. Manakala hubungan semantik interaktif pula bertujuan untuk menimbulkan tindak balas atau respon daripada pendengar. Menurut Winfred Crombree 1985, terdapat 3 bentuk asas aplikasi semantik dalam perbualan atau pertuturan, iaitu inisiatif, respon dan susulan. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh teks daripada bahan yang pertama, iaitu pelajar kurang cerdas dalam kecerdasan visual, kinestetik, muzik, naturalis dan naturalis berbanding kecerdasan berbentuk efektif seperti kecerdasan rohani, interpersonal dan intrapersonal, serta kecerdasan kognitif iaitu kecerdasan logik, matematik dan verbal linguistik, menunjukkan mereka lebih cenderung ke arah pemikiran yang bersifat akademik dan emosi. Petikan ini menunjukkan hubungan pasangan dalam perbandingan. Contoh teks daripada bahan yang kedua pula ialah contoh hubungan sebab dan akibat, iaitu konsep pedagogi terbeza perlu difahami dengan lebih mendalam supaya pendekatan pedagogi terbeza dapat dijadikan sebagai amalan pengajaran guru bahasa Melayu dan membolehkan guru mempelbagaikan kaedah pengajaran mengikut tahap kemampuan murid yang pelbagai. Keutuhan wacana yang seterusnya ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ialah pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Terdapat beberapa keutuhan leksikal, iaitu antonim, iaitu perkataan yang berlawanan maksud, sinonim, perkataan yang sererti maksud, polisin, perkataan yang mempunyai banyak makna, hiponim, perkataan yang menunjukkan lingkungan dan pemeringkatan dalam struktur makna, dan akhir sekali homonim, iaitu perkataan yang menunjukkan makna yang berbeza bergantung kepada situasi. Contoh teks daripada bahan yang pertama ialah kemahiran komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan antara satu sama lain dan mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Terdapat beberapa cara pengajar yang boleh membentuk interaksi yang efektif di dalam bilik kuliah. Teks ini menunjukkan perkataan sinonim, iaitu komunikasi dan interaksi. Contoh teks daripada bahan yang kedua pula ialah contoh hiponim, iaitu perkataan yang menunjukkan lingkungan dan pemeringkatan dalam struktur makna. Contoh teks bahan kedua ini menunjukkan contoh hiponim. Keutuhan wacana yang seterusnya ialah keutuhan gramatikal, iaitu wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Yang pertama, kata hubung. Menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Yang kedua, kata rujukan. Kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Yang ketiga, peleburan dan penggantian. Peleburan dan penggantian untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada pernyataan yang diberikan. Contoh teks daripada bahan yang pertama ialah mereka juga aktif dalam pengajaran dan pembelajaran selari dengan pertumbuhan perkembangan fizikal remaja. Contohnya ialah kata rujukan bagi mereka. Contoh teks yang kedua pula,
Selain itu, terdapat 4 artikel yang telah menunjukkan tahap pengetahuan guru berada pada tahap yang baik dan tinggi. Selain itu menunjuk kepada kata hubung antara perenggan dan perenggan yang lain. Akhir sekali, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Intonasi suara berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Contoh teks daripada bahan yang pertama, sejauh manakah kepentingan kemahiran sepanjang hayat kepada pelajar di universiti? Ini menunjukkan contoh ayat tanya. Contoh teks bagi bahan yang kedua pula, pemalsuan sistem pengasingan kelas telah mewujudkan kepelbagaian murid di sekolah rendah maupun menengah. Ini menunjukkan contoh bagi ayat penyata. Serasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Emilia Syafira, iaitu pembentang yang kedua, ingin membentangkan tentang sumber rujukan. Sumber rujukan ini terbahagi pula kepada dua, iaitu sumber rujukan primer dan sumber rujukan sekunder. Sumber rujukan primer ini merujuk kepada maklumat yang diperolehi sendiri oleh pengkaji, terutamanya dalam kajian yang dilakukan. Sumber rujukan primer ini mengandungi ciri-cirinya yang tersendiri, iaitu yang pertama, merupakan penemuan baru atau ilmu pengetahuan baru. Yang kedua, melaporkan pendidikan yang asli. Yang ketiga, memberikan ulasan baru atau interpretasi yang berbeza kepada ilmu pengetahuan yang baru. Yang keempat, biasanya sumber primer ini sukar dicapai kerana tidak disusun atau disenaraikan dengan sempurna. Dan yang terakhir, sumber-sumber ini ada yang diterbitkan dan ada yang tidak diterbitkan oleh sesetengah pengarang buku. Seterusnya kita pergi ke sumber rujukan yang kedua, iaitu sumber rujukan sekunder, iaitu bermaksud sumber yang memberikan akses kepada sumber primer melalui perkhidmatan abstrak dan indeks. Ciri-ciri sumber rujukan sekunder ini, yang pertama, terbitan berkala, terbitan bersiri, jurnal yang memberi laporan tentang perkembangan sumber sekunder. Yang kedua, ulasan. Yang ketiga, perkhidmatan indeks dan abstrak. Yang keempat, buku teks atau monografi. Yang kelima, bahan-bahan rujukan atas rak. Yang keenam, ensiklopedia. Yang ketujuh, kamus. Yang ke-8, buku panduan. Yang ke-9, jadual. Yang ke-10, formula. Dan yang terakhir, pangkalan data. Itu sahaja. Seterusnya, saya ingin menerangkan pula tentang jenis sumber rujukan yang terdapat di dalam bahan-bahan yang diberikan oleh pensyarah saya untuk dianalisiskan. Yang pertama, pada bahan 1, saya menemui beberapa contoh jenis sumber rujukan buku ini, dan di antaranya ialah menurut Muhammad Safari Nordin dan Muhammad Sukri Saud 2008, kemahiran pelajar yang berusaha melahirkan bakal pelajar yang menjana insan berkualiti melalui pendidikan yang berkualiti. Pada bahan 2 pula, saya turut menjumpai beberapa contoh juga, dan di antaranya menurut Zurina 2021, pedagogi terbeza, differentiated pedagogi merupakan satu bentuk pedagogi terkini yang perlu diamalkan untuk memenuhi keperluan pembelajaran murid yang mempunyai tahap penguasaan pelbagai aras bagi memperolehi proses pembelajaran bermakna di dalam kelas tanpa rasa terpinggir. Ini merupakan contoh di antara contoh-contoh yang saya pilih untuk dibentangkan bagi menjadi contoh bukti saya menganalisis tentang sumber rujukan tentang buku ini. Yang kedua, tentang sumber rujukan jurnal. Yang saya mendapati terdapat pelbagai jenis jurnal yang telah dikemukakan dalam kedua-dua bahan yang diberikan. Di antara contoh pada bahan 1, iaitu sementara itu kajian oleh Azman 2007 pula mendapati bahawa aktiviti kokurikulum telah menyumbang dan menyediakan peluang kepada pelajar
memperkembangkan minat serta menimbulkan minat baharu kepada pelajar, menekankan konsep kepimpinan, berdikari, kerjasama dan persahabatan. Pada bahagian 2 pula, hal ini menjelaskan bahawa faktor ketidakkesediaan guru melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan berkaitan pedagogi yang sesuai dan terkini untuk menghadapi kepelbagaian murid di dalam satu kelas yang sama masih lagi berada pada tahap yang rendah dalam kurungan Muhammad Izani dan Wan Muhammad Ruzana 2020. Itu saja yang saya dapat bentangkan tentang contoh-contoh yang terdapat di dalam bahagian 1 dan bahagian 2 tentang sumber rujukan jurnal. Okey, seterusnya kita teruskan dengan jenis sumber teks yang terbahagi kepada 3. Yang pertama iaitu depan, tengah dan juga belakang. Depan merujuk kepada penyelidikan ternama dan terkenal pakar dalam bidang tertentu. Contoh teks yang terdapat pada bahagian 1 iaitu Domain Efektif Kratowi Bloom Masya 1973, termasuklah cara kita menangani sesuatu perkara dengan emosi seperti gerak hati, nilai, penghargaan, kegairahan, motivasi dan juga sikap. Yang saya dapat juga pada bahagian 2 iaitu di samping itu kajian Saifit 2021 telah mendapati pelaksanaan pedagogi terbeza masih kurang dilaksanakan dalam pengajaran bahasa Melayu walaupun guru sudah bersedia dan memahami konsep pedagogi terbeza. Ya, seperti itu saya sudah mendapati di kedua-dua bahagian jenis sumber teks di hadapan. Yang kedua, di bahagian tengah pula, menerangkan terdapat banyak kajian lepas dengan ulasan atau idea yang hampir sama. Contoh teks pada bahagian 2 iaitu pendekatan pedagogi terbeza merujuk kepada kaedah pengajaran yang diubah suai mengikut kandungan kurikulum pedagogi yang melibatkan isi kandungan pelajaran mengikut sukatan pelajaran, pemilihan proses pengajaran berdasarkan kepelbagaian strategi yang sesuai, produk daripada hasil pembelajaran murid mengikut objektif pengajaran dan penyediaan persekitaran kelas yang selesa bagi memenuhi keperluan murid. Zurina 2021. Konsep ini sering dengan model pedagogi terbeza. Tomlinson 2014 yang menetapkan pengubahsuaian 4 elemen penting seperti kandungan, proses, produk dan persekitaran yang memberi tumpuan kepada aspek murid yang pelbagai dari segi minat, kesediaan murid dan profil pembelajaran. Yang terakhir, sumber rujukan yang terdapat di bahagian belakang teks yang saya dapat di bahagian 1. Sebelum itu, sumber teks yang di belakang merujuk kepada ulasan atau idea daripada kajian yang lepas dan merupakan ia sangat penting. Contoh teks pada bahagian 1 iaitu kemampuan pelajar untuk melaksanakan sesuatu tugas yang mencukupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang didasarkan kepada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Othman M 2011 yang saya jumpai pada bahagian 2 pula, guru bahasa Melayu perlu meninggalkan pendekatan pengajaran tradisional dengan melaksanakan pendekatan pedagogi terbeza bagi memenuhi keperluan terbeza pembelajaran murid yang pelbagai berbanding dengan pendekatan pengajaran bersifat satu saiz untuk semua untuk menghasilkan proses pengajaran yang berkesan. Nurul Ain 2021. Di hadapan, ia menunjukkan nama pengarang tersebut duduk atau berada di bahagian depan, manakala tengah ia merupakan penyokong idea seseorang di bahagian tengah, dan manakala di bahagian belakang pula
beliau akan duduk di bahagian belakang ayat bagi setiap ayat yang dikemukakan dalam setiap sumber rujukan seperti buku atau jurnal. Kemudian kita terus lagi dengan sistem APA. Apa itu sistem APA kan? APA merupakan maksud bagi American Psychological Association yang merupakan format bagi penulisan dalam bidang sains sosial iaitu psikologi, antropologi, sosiologi dan pendidikan. Sumber yang dirujuk iaitu daripada sumber buku. Yang kedua, terbitan berkala, artikel dari jurnal, majalah atau akhbar. Yang ketiga, bahan dari organisasi, bahan berkanun, swasta dan kerajaan. Yang keempat, sumber atau bahan elektronik seperti e-book, e-magazine, web page dan audio visual. Dan terakhir, prosdik, kertas seminar dan conference atau kertas. Okey, seterusnya, ni merupakan contoh sistem APA yang ditulis dalam sumber rujukan yang terletak di bahagian akhir sekali satu bahan. Ini merupakan contoh pada bahan satu yang terdapat beberapa rujukan yang dikemukakan. Ini juga merupakan contoh dalam teks pada bahan 2 yang dikemukakan pada kedua bahan yang saya analisis sebentar tadi, yang di bahagian paling di bahagian akhir page yang diberikan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhaila binti Muhammad Safi'i dari unit Bahasa Melayu 2. Saya akan membincangkan tentang kejelasan penulisan. Apa itu kejelasan? Kejelasan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam sesebuah penulisan. Penggunaan ayat-ayat yang pendek, tidak berbelit-belit, yang memudahkan pembaca memahami isu kandungan sesuatu penulisan. Selain itu, kejelasan dalam penulisan membawa maksud menyampaikan idea dengan cara yang paling mudah dan tepat. Penulis perlu mengetahui dengan tepat apa yang cuba disampaikan. Salah satu cara untuk memastikan pembaca atau pelajar memahami dengan jelas apa yang cuba kita sampaikan. Kita boleh meminta mereka menulis semula pemahaman mereka menggunakan bahasa yang paling mudah dan paling sederhana. Jika mereka mengambil masa yang lama untuk mengenal pasti apa yang mereka cuba sampaikan, maka ia merupakan satu indikator bahawa penulisan kita kurang jelas. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep kejelasan penulisan. Penulisan akademik memerlukan penulis menggunakan bahasa komunikasi yang strategik serta mempunyai struktur yang sesuai. Penggunaan bahasa yang kohesi dan koheren menjadikan sesuatu penulisan itu sangat bermakna. Kejelasan mempunyai tujuan yang jelas dan tepat. Maklumat yang ditulis bergerak ke satu idea yang lain. Kellogg 2001 menganggapnya sebagai proses kognitif yang menguji keupayaan daya ingatan manusia, kemampuan berfikir dan daya lisan untuk menyampaikan idea atau pemikiran. Seperti yang saya sebutkan tadi, penggunaan bahasa terbahagi kepada dua. Yang pertama, kohesi dan yang kedua adalah koheren. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang kohesi, di mana kohesi merujuk kepada kehadiran atau ketiadaan isyarat eksplisit
di teks yang membolehkan pembaca membuat hubungan antara idea dalam teks seperti pertindihan kata dan konsep antara ayat yang menunjukkan bahawa idea yang sama sedang disebut merentas ayat. Hal ini tidak mengambil kira apa bentuk penanda wacana seperti justeru itu dan oleh itu. Maklumat ini memberitahu pembaca bahawa terdapat hubungan antara idea dalam sesuatu teks. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang koheren. Koheren merupakan satu elemen yang menunjukkan perkaitan idea dalam teks. Menurut bahasa Latin, terdapat beberapa kata kerja yang memberi definisi kepada koherensi yang bermaksud bertaut antara satu sama lain. Menurut Powdell dan Ambika Prasad 2018, teks tidak hanya dibentuk dengan rentetan kata yang berstruktur, tetapi juga memberi makna mengikut konteks ayat. Dalam erti kata lain, koheren adalah hasil dari penafsiran makna dari teks tetapi juga bergantung pada khalayak. Seterusnya, saya akan menunjukkan contoh penggunaan kohesi dalam bahan pertama. Ayat pertama adalah dalam pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan mengalami perubahan dalam diri seseorang yang merupakan hasil pengalaman. Perubahan pada seseorang tersebut dapat dilihat pada aspek behaviorisme dan kognitif. Komari Art 2008. Ayat kedua yang menyatakan perubahan pada seseorang tersebut merujuk kepada ayat pertama yang menyatakan pelajar akan mengalami perubahan dalam diri seseorang. Hal itu yang menunjukkan penggunaan kohesi terdapat di dalam perenggan tersebut. Seterusnya, saya akan menunjukkan contoh penggunaan kohesi dalam bahan 2. Ayat yang menunjukkan penggunaan kohesi adalah sehubungan itu terdapat dua artikel menunjukkan guru bahasa Melayu telah mempelbagaikan kaedah pengajaran kemahiran menulis terhadap murid pelbagai tahap. Antara kaedah pengajaran kemahiran menulis yang digunakan adalah teknik bina ayat mudah kepada sukar, bimbingan rakan sebaya antara murid cemerlang dengan lemah, latih tubi dan menyalin semula contoh ayat. Halida dan Zamri 2021. Ayat kedua ayat antara kaedah pengajaran kemahiran menulis merujuk kepada ayat pertama yang menyatakan bahawa guru bahasa Melayu telah mempelbagaikan kaedah pengajaran kemahiran menulis. Hal ini menunjukkan kesinambungan antara ayat kedua dengan ayat pertama yang telah menunjukkan penggunaan kohesi. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh koheren dalam bahan pertama. Menurut Suliman MS 2021, beberapa cadangan meningkatkan serta menyebarluaskan aktiviti bahasa, sastra dan budaya dalam apa keadaan kerana kemahiran itu adalah penting. Selain itu, kemahiran insaniah bertujuan untuk menyahut saranan Kementerian Pengajian Tinggi agar membudayakan aktiviti penulisan akademik serta penyelidikan yang berimpak. Hal ini kita dapat lihat bahawa ayat kedua mempunyai kesinambungan daripada ayat pertama yang menunjukkan
contoh penggunaan koheren dalam perenggan tersebut. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang contoh koheren dalam bahan kedua. Model pedagogi terbeza Tomlinson 2014 yang menetapkan pengubahsuaian 4 elemen penting seperti kandungan, proses, produk dan persekitaran yang memberi tumpuan kepada aspek murid yang pelbagai dari segi minat, kesediaan murid dan profil pembelajaran. Hal ini telah menunjukkan bahawa pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza amat fleksibel kerana guru bebas merancang pendekatan pengajaran yang digunakan dengan menyesuaikan sukatan pelajaran mengikut keperluan murid bagi menjamin pembelajaran yang lebih bermakna. Hafiz C dan Ilir Jana 2018. Kita dapat lihat bahawa ayat kedua merupakan kesinambungan daripada ayat pertama yang menerangkan kesan daripada ayat pertama yang dinyatakan. Itu merupakan contoh penggunaan koheren dalam artikel tersebut.